Okey, berbalik kepada PTG tadi. Okey, kalau macam contoh sekarang ni kan, kita ada 3 minggu sebelum raya ni. Kita ada minggu pertama, 2, 3 ni ramai student nak minta buat online. Kan? Ini saya fikirkan kaedah ni untuk orang yang malas nak buat video ni. Ni malas nak buat video ni. So, untuk yang minggu pertama ni, dia tak nak, dia student nak online. Okey lah, dia mengalah lah. Okey, kita buat online. Lepas tu, lecturer ni malas nak buat video. Kata saya, payah tu dah buat video ni, tak kerti nak edit. Tak apalah. So, kita buat je lecture secara synchronous. Nampak? 2 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kita buatlah lecture secara synchronous. Okey, 2 jam. Kemudian kita buat lecture secara asynchronous kan, dia kan ada 3 jam kat sini kan, 3 jam kan. So, 2 jam kita dah cover melalui lecture synchronous sebab kali dia adalah 1. So, 1 jam lecture face to face bersama dengan 1 jam lecture synchronous, sama. Kemudian kita buat lecture asynchronous. Asynchronous ni kita buat video. Kita buat video Kita buat video. Buat video 15 minit, 7 minit, 8 minit. Contoh 2 video kan, 7 minit satu, 8 minit satu. Video yang ni, video yang compact lah. Bukannya video yang santai mak leha tu kan. Buka slide, okey kita tengok, cakap pelan-pelan, slow-slow. Tak dapat 15 minit ni kita nak cover banyak knowledge yang kita nak compactkan dia. 15 minit ni kita kalau boleh kita compactkan dia. 15 minit. Kalau tengok dalam MEPTA punya guideline, dia buat 10 minit video bersamaan dengan 1 jam. Kalau tengok yang Unimap punya, 24 minit. So saya gedaklah jadi 25 minit. 25 minit video bersamaan dengan 1 jam. So saya ambil jalan tengah-tengah. Nak buat 10 minit boleh, nak buat 15 minit, 20 minit boleh, 25 minit pun boleh video. So antara 10 ke 25 minit video boleh buat. Tetapi bergantung kepada kualiti video. Kalau kualiti video tu dia sangat compact, so 10 minit tu dah cukup untuk cover 1 jam. Tapi kalau video yang jenis santai, yang jenis buat macam dalam kelas punya lecture tu, baca slide satu-satu, itu mungkin 25 minit sebab dia tak boleh nak sampaikan semua. Bila saya cakap yang 10 minit ni, contoh untuk satu topik tu, kita dah tahu dah apa yang perlu student tahu untuk satu topik tu. Itu kita compactkan keseluruhan topik tu dalam 10 minit. Sebab tu sebenarnya possible untuk buat. Dan saya dah buat pun. Macam contoh board diagram, saya buat 2 video, 7 minit video dengan 4 minit video. So dalam 11 minit video. 11 minit video tu, bila saya explain balik kat student, 7 minit video tu pun saya explain dalam masa 1 jam dekat student. So betul lah. Maksudnya dia punya ratio dia kan. 10 minit, 7 minit video yang saya buat, saya boleh explain kat student dalam masa 1 jam untuk bagi dia faham. So, 15 minit ni dia dah tengok video. Kemudian, selepas habis tu kita bagilah quiz sikit supaya quiz ni yang 10 minit quiz ni berdasarkan 15 minit video ni lah. Kita bagi video, kita cakap apa semua kan. Apa tu? Kita bagi Google Form ataupun kita bagi quiz dalam LMS tu. Bagilah MCQ. Bagi MCQ. 5 soalan, 6 soalan kan, supaya dia dapat capture balik dalam 15 minit ni yang kita sampaikan ni ada soalan-soalan yang berkaitan dalam ni. So yang ni pun saya kalau quiz yang dalam LMS tadi saya buat prerequisite lah. Selagi dia tak dapat, macam contoh ada 7 soalan, selagi dia tak score 6 markah daripada 7 markah, dia tak boleh proceed kepada next question. So dia boleh attempt banyak kali. Sebab ni formatif. Formatif ni maksudnya kita nak ajar dia je, bukannya kita nak ambil markah. So buatlah banyak kali sampai kau lulus dapat 6 markah, 7 markah, baru kau boleh proceed ke topik yang seterusnya. So untuk minggu yang ketiga, minggu pertama kita buat macam ni je kaedah pembelajaran dekat sini. Okay, so kita tengok kat bahagian kanan sekali, kita tengok dia punya SLT dia. Tak banyak pun, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Rendah je untuk satu minggu ni lah. Satu minggu ni 6 jam, 6 jam, 6 jam. Okay, kemudian habis raya, balik daripada raya, balik daripada raya, kita tak suka online ni. Kita buatlah fully physical, nampak ni? 3 jam, 3 jam, 3 jam semua, 3 jam. Kecuali ada 2 tempat yang saya buat 2 jam kat sini. Ni 2 jam, ini 1 jam. Kenapa sini 2 jam?
Sebab dekat sini saya buat ada quiz 30 minit secara fizikal. 2 jam slot yang pertama tu saya lecture. Kemudian untuk slot yang 1 jam tu, 30 minit saya ambil untuk quiz. 30 minit. So buat quiz je. 30 minit. Bertulis lah secara fizikal. Lepas tu, mana kita nak cover lagi 30 minit lagi. Kita cover lah, macam contoh kita bagi presentation. Presentation ni dalam bentuk online. Tengok kali dia tinggi tau, 6. Ni adalah asynchronous. Maksudnya apa? Student kena, kita bagi task dekat dia. Okay. Untuk minggu ni, you balik. You discuss dalam group you. Untuk topik ni. Okay, topik ni, I nak minta you setiap group hasilkan satu video, 5 minit video ataupun 10 minit video. So korang contribute lah sikit-sikit. Kan 5 orang, seorang 2 minit. Contribute video. Lepas tu upload. Dapat 10 minit. Lepas tu kita bagi assignment. Assignment 4 page. So perkali dia saya letak 1.2. Ini assignment ni, perkali kat atas-atas ni semua boleh main tau. Kita sahaja yang tahu. Yang ni semua suggestion ni. Semua suggestion. So kita sahaja yang tahu assignment kita ni tahap mana. Berapa banyak keperluan untuk pelajar tu buat independent learning. Macam contoh soalan tu kan. Kalau soalan assignment tu ada banyak kan. Takkan kita buat satu je. Nak selesaikan satu soalan tu mungkin kena ambil 2 jam. Dia kena study kan. Tak boleh lah 1.2 ni kan. Mungkin kita kena tingkatkan lagi ni. Ini boleh main perkali ni. Bergantung kepada kesusahan soalan dan kita agak-agak lah kalau macam kita buat soalan tu dalam masa 5 minit, kita jarak lah dengan 3. So lebihnya. Macam hari tu pun saya buat lab test, saya buat soalan MATLAB tu dalam masa 7 minit saya selesai. Tapi bila saya bagi kat student, dia orang buat dalam masa 1 jam pun tak settle lagi. Maksudnya panjang cerita tu. Hari tu pun saya dah ada bagi kepada dalam grup lah. Dalam grup e-learning saya bagi kan, kita panggil expert blind spot. Apa maksud expert blind spot ni? Kita dah expert dah lah satu bidang tu. So bila kita tengok soalan tu, wah senang soalan ni, kita buat macam saya buat tadi. MATLAB tu senang je ni. 7 minit je saya siap. Tapi kita underestimate student punya capability ataupun kita sebenarnya terlupa kita nak sampai ke tahap tu berapa banyak jam yang kita perlukan untuk kita faham. Bila kita dah faham, dia ada blind spot kat situ. Kita tak perasan apa yang student sebenarnya, berapa banyak masa yang student perlukan. So kat sini kita perkali ni yang penting ni. Okay, bagi contoh. Okay, habis untuk minggu yang ada quiz ni. Kemudian minggu tak ada quiz ni, saya letak je 3 jam belaka. 3 jam. Okay, dia punya trik dia adalah first kali masa kita isi SLT ni, kita isi bahagian lecture dulu. Lecture yang kita nak buat fizikal ni. Kita isi dulu. Lepas tu kita letak assessment. Assessment tu kita letak dulu. Perkali ni kita ambil yang default dulu. Kita letak je macam contoh yang ni test 1 jam 45 minit saya buat. 1 jam 45 minit. So minggu tu dah banyak jam, so saya ambil dalam waktu kelas. 1 jam 45 minit. So saya ambil yang 2 jam ni slot saya buat test. So tinggal lagi 1 jam lah, sebab tu 1 jam ni dia bagi lecture fizikal. Sebab ni dah ambil dah. So yang tempat lain saya tak kacau dah. Tak ada dah online kat sini. Tak ada. So saya ambil fully physical minggu ni. Okay. Okay. So minggu yang seterusnya, yang 3 ni. 3 ni pun bahagian material online ni saya tak letak apa-apa dan cuma ada aktiviti je. Aktiviti apa kat sini? Quiz formatif. 10 minit. Kan? 10 minit. Bagilah supaya 10 minit ni dia boleh buat revision untuk 3 jam lecture ni. 10 minit je pun. Ataupun kita nak buat lain sikit, kita bagilah sedikit H5P activity. Kita bagilah crossword ke, kita bagi drag and drop ke, apa-apalah 10 minit sikit. Yang ni pun contoh web. Ni presentation dah buat tadi. Tak apa, dah habis. So tak banyak benda pun apa yang kita belajar. Quiz formatif kita boleh guna LMS ataupun Google Form. Tutorial asynchronous ni saya boleh guna WhatsApp je. Ataupun saya tak suka synchronous. Kalau nak buat synchronous boleh lah gunakan Google Meet. Tapi dia punya perkali dia kecil lah. Dia jadi 1 jam kalau tak salah saya. Kalau tengok dia punya detail. Kalau
Tutorial synchronous. Nampak? Tutorial synchronous dia macam tutorial face to face. Dia punya perkali dia satu. So payah pula kita nak meet percentage tu nanti. So saya tak nak buat tutorial secara synchronous. Saya buat secara asynchronous. Supaya pelajar tu take their time untuk buat soalan tu betul-betul. Dalam masa yang sama kita assist dia melalui WhatsApp. Itu cara saya lah. Kemudian apa lagi? Habis lah, itu je. Saya bagi contact balik. Kalau detail kau takut. Okay, ini je yang saya buat. So H5P activity ni belajarlah sikit kan. Dapatlah macam ni satu semester dapat 3 je H5P activity. Tak ada masalah. Boleh je. Presentation kita buat 2 kali. Untuk certain topik tu kita minta student yang present. Kan? Gantung. Okay, lepas tu habis lah. Itu je. Nampak Ini sahaja yang buat banyak fizikal ni. Banyak fizikal ni. So berapa percentage dia? So kalau kita tengok kat kanan ni, dia ada bahagian kelabu ni, component type monitoring. Ada practical, ada theoretical, conventional, online learning. So kita tengok ini. Yang practical, theoretical ni untuk geng-geng yang TVET, BTEC. Dia boleh tengoklah bahagian practical yang theoretical ni kan. So untuk bahagian yang conventional online ni, kita tengok ni, kolom ni So conventional, tengok hijau ni, kita buat dalam 67%. Conventional, 33% kita buat secara online. So nampak tak? Kita dah capai dah 30% dalam talian. So 30% dalam talian sebenarnya tak banyak pun. Sebab kebanyakan masa kita buat secara lecture fizikal. Ini pun biasa kita dah buat dah ni. Bagi assignment dah biasa buat. Quiz pun kita dah biasa bagi quiz. Assessment kita ambil markah kan. Quiz secara dalam talian kan. Ni sama ada buat secara sinkronus atau asinkronus, bergantung lah. Bergantung. Kalau macam dalam kelas yang ada internet kuat, boleh lah kita nak buat secara sinkronus. Tapi tak jadi macam make the purpose lah pula. Sebab dalam kelas kan. Sepatutnya kalau online ni dia jadi di luar daripada waktu kelas ni. Yang waktu kat sini ni. Okay. So boleh buat. Sebabnya memang kalau tak suka lecture secara video-video ni, most of the time saya bagi lecture memang secara fizikal. 3 minggu pertama je kita buat synchronous lecture dan juga video sikit. Video dalam 45 minit. Dah cukup. Satu semester 45 minit video je. Introduction video 15 minit kan. Okay lah. Yang tak penting tu kan. Itulah. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai. So kita dah meet 67, 33. So seterusnya daripada 33% ni kita kena pecahkan kepada 40, 40, 20. Ataupun kita bagi julat tadi kan, 30, 50, 30, 50, 10, 10, 30. 10, 30. So kita tengok kat mana? Kita tengok bahagian sini. Ni, online material, online activity, online assessment. So kita tengok kat sini, saya dah bagi pecah kat sini 39, 31, 29. So dia jatuh dalam julat tu. Kan. So dapat 30 hingga 50. Okey, awak dapat 39, cantik. Ni 30 hingga 50. Saya dapat 32%. Okeylah. Dia kat lower limit 30 tu, tapi still dalam range. Okey. Ni 10 hingga ke 30. Saya dapat upper range 29. Tak apa, still okay. So hijau dua-dua. So kita katakan kursus kita telah mencapai kursus PTG. Dan SLT akhir kita adalah 3.03. Masih lagi dalam julat yang dibenarkan 0.05. So kita kena sama ada 3 ataupun 3.05. Yang tu upper limit dah tu, 3.05. 3.06 tak boleh, dia akan merah kat sini. So okey lah. Ada soalan?